sama membaca Al-Quran, membaca surah Al-Mulk pada malam ini, dan seterusnya insya-Allah dalam masa lebih kurang 15 hingga 20 minit kita akan mentadabbur satu dua ayat pada malam ini daripada surah Al-Mulk, yang mana ianya adalah sambungan daripada minggu lepas. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung ayat ketiga dan keempat, ya, yang mana ayat ini juga sebenarnya adalah bukti kekuasaan Allah pada alam semesta ini. Yang mana ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Maksud ayat ini ialah dialah, yakni Allah, dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Jadi Allah cerita kepada kita tentang kekuasaan Allah yang seterusnya, ya, yang mana Allah berkuasa menjadikan 7 langit, ya, 7 lapis langit. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Maksudnya perkataan tafawut itu maksudnya kita tengok dalam kejadian alam ini, kita cuba mencari kekurangan, benda yang tak seimbang, benda yang tak sepatutnya berlaku pada alam ini. Ya, jika engkau ragu-ragu, maknanya kita tak akan temui. Engkau tidak dapat lihat itu maksudnya engkau tidak akan dapat menemui sebarang kekurangan, kelemahan terhadap ciptaan langit yang Allah jadikan tadi. Maka ulangilah pandanganmu. Allah suruh kita tengok lagi, ulang lagi. Okey? Farji'il basar tu maksudnya tengok lagi, ulang lagi. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Hal tara min futur. Maknanya nampak ada apa-apa kekurangan tak pada kejadian langit, pada penciptaan langit. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Summa rji'il basara karratain. Maknanya tengok lagi. Maksudnya Allah suruh kita tengok dan suruh kaji lagi. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa. Yang qalib ilaikal basaru khasi'ah. Maksudnya perasaan hampa itu maksudnya daripada melihat sebarang kecacatan, mereka tak nampak. Kamu hanya akan kecewa saja kerana usaha untuk mencari kekurangan dan kelemahan terhadap alam ini adalah satu usaha yang sia-sia. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu. Maknanya kita akan penat sahaja, ya, kerana habis tenaga dengan sia-sia. Maksudnya kalau kita nak tafsirkan ayat ini, 2 ayat ini, ya, selepas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kejadian hidup dan mati dalam ayat sebelumnya, maksudnya ayat yang kedua itu, kan? Kalau kita ulang balik apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi itu ayat yang kedua yang kita dah tadabburkan pada minggu lepas. Ya, menjadikan hidup dan mati itu adalah satu tanda yang pertama disebut dalam ayat ini, petanda atau membukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat seterusnya, dalam ayat ketiga pula, Allah mengajak manusia agar merenungi tanda kekuasaannya yang lain, yang berada di bawah kerajaan milik Allah itu, iaitu di bawah kejadian langit. Iaitu Allah nak ajak kita merenung tentang kejadian langit pula. Ya, ayat ini menjelaskan bahawa Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, ataupun yang bertingkat-tingkat tu lapis langit tu. Keadaan langit dalam 7 tingkat atau 7 lapis ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain. Dalam hadis pun ada disebutkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi Mi'raj daripada bumi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke langit yang ketujuh. Itu adalah bukti
kebenaran bahawasanya lapis langit tu ada 7 lapisan. Jadi Allah nak suruh kita renung. Kita boleh baca, kita boleh baca dalam apa ni, kajian yang ada dalam kajian pada masa kini, iaitu kajian astronomi kan, tentang keadaan planet ataupun keadaan lapis-lapis langit tadi. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berfikir ya tentang uji kaji kan, tentang uji kaji. Terdapat beberapa pandangan dari sudut ilmu astronomi yang dikemukakan ya bagi menerangkan maksud 7 tingkatan atau 7 lapisan langit tadi. Jadi antaranya ada yang mengatakan 7 lapisan langit itu merujuk kepada galaksi-galaksi atau planet-planet, dan juga 7 lapisan ataupun lapisan atmosfera. Jadi itu adalah pandangan dari empirical, pandangan yang nampak pada zahir yang dikaji oleh para pengkaji astronomi. Jadi walau bagaimanapun belum ada kepastian tentang ketepatan maksud-maksud tersebut. Kerana teori, kenapa dikatakan tak ada kepastian? Kerana sebarang kajian ataupun teori-teori tentang kejadian astronomi ini semuanya mungkin berubah mengikut perkembangan sains dan teknologi semasa, ataupun dia akan berubah-ubah. Ya, sebab manusia akan terus kaji. Jadi mungkin orang ni jumpa pendapat ini, orang ni jumpa pendapat ini, jadi berlainan. Jadi oleh itu dalam mentafsirkan ayat ini, seorang ulama tafsir yang terkemuka iaitu Syed Qutb, dia mengatakan, dia menasihatkan kepada kita supaya kita beriman sahaja dengan ayat ini secara zahirnya dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu kita berpegang tentang makna galaksi-galaksi atau planet-planet atau atmosfera dalam mentafsirkan 7 lapis langit ini, supaya kita tidak berpegang dengan satu pandangan yang akan mungkin melalui perubahan kerana kajian-kajian yang mendatang. Jadi dalam ayat ini juga Allah mengatakan bahawa dia telah menjadikan langit tanpa ada sebarang kepincangan atau ketidakseimbangan yang boleh dilihat dengan panca indera kita. Maksudnya kesempurnaan. Apa yang Allah jadikan semuanya mengandungi makna kesempurnaan, dan manusia tidak akan dapat mencari sebarang kelemahan terhadap penciptaan langit yang telah Allah jadikan. Kemudian dalam ayat ini juga mengandungi cabaran. Maknanya Allah mencabar manusia untuk melihat kembali, maknanya memerhati kejadian langit. Allah suruh kita perhati, tengok. Ya. Yang kita perhati, kita nampak langit kadang-kadang dia berubah bentuk. Ya. Awan ke sana, awan ke sini. Nampak macam satu panorama yang indah. Kita tengok kadang-kadang awan bergumpal lah, awan ada bentuk-bentuk, bentuk binatang lah, bentuk pokok lah, bentuk bukit lah, bentuk ombak laut lah, macam-macam. Itu fenomena-fenomena yang Allah suruh kita tengok, kita kaji, kita renungi. Tapi kalau kita tengok dengan mata kita, kita berfikir tak cukup ya. Kita mesti merujuk kepada kajian-kajian ataupun tulisan-tulisan orang yang berkaitan dengan berkaitan dengan langit. Jika mereka berupaya menemui sebarang kecacatan atau kekurangan pada ciptaannya, maknanya kita cari kelemahan, tak ada. Hasilnya sudah pastilah kita tidak akan dapat menemui sebarang kecacatan yang dapat kita tengok dengan panca indera kita yang begitu terbatas ini. Jadi nyatalah kat situ Allah nak beritahu kepada kita betapa sempurnanya, betapa rapinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejadian langit tu tanpa sebarang cacat celah ataupun sedikit kekurangan pun tak ada pada kejadian langit. Dan itu ayat yang ketiga. Kalau ayat yang keempat, Allah memerintahkan manusia agar mengulangi pemerhatian mereka terhadap kejadian langit berulang kali. Kerana lazimnya manusia ni tidak dapat nampak satu benda, ya, satu kelemahan tu tak nampak kalau sekali tengok. Itu biasa. Dan sebab itu Allah suruh tengok, farji'il basara karratain. Ulangilah tengok. Tengok beberapa kali yang kamu nak tengok tentang langit supaya kamu boleh nampak kalau ada kekurangan kalau ada. Jadi manusia tidak dapat menemui kekurangan melainkan setelah dilihat atau dikaji berkali-kali. Okey. Jadi
Dalam ayat ni juga, manusia tetap tidak akan dapat mencari kekurangan dalam penciptaan langit. Kerana memang tidak ada sebarang kekurangan yang akan ditemui. Jadi daripada usaha mencari kekurangan, kejadian ataupun penciptaan langit, manusia hanya akan mendapat keletihan dan sia-sia sahaja daripada usaha mereka. Jadi ayat yang ketiga dan ayat keempat ni dia bersekali, ya, di dalam satu satu makna, iaitu Allah memerhatikan langit, memerhati dan juga mencari kot-kot andainya ada kelemahan, kekurangan. Nescaya tidak akan kamu dapati. Maknanya tak ada. Takkan kita dapati sebarang kekurangan pada penciptaan langit tadi. Jadi kita tengok apa pengajaran, ya. Apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat ini. Tadi kita cuba mentafsirkan ayat ini. Kemudian kita cuba malah petik beberapa pengajaran yang penting. Mungkin di sini saya boleh senaraikan 4 ataupun 5 pengajaran yang boleh kita hayati, kita boleh tadaburkan daripada ayat ini. Yang pertama, marilah kita menggunakan panca indera dan akal anugerah Allah untuk perkara kebaikan dan berusaha mengelakkan diri daripada menggunakan panca indera dan akal fikiran ini untuk perkara yang sia-sia. Panca indera kita ni guna untuk benda baik. Ya, jadi kita berfikir dan kita kena kaji tentang kejadian alam ini untuk tujuan yang betul. Maksudnya kita nak kaji dunia ini, kaji alam ini ialah untuk tujuan yang betul, iaitu untuk mengukuhkan dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah. Bukannya untuk mencari kekurangan atau kepincangan. Ya. Contohnya kita baca Al-Quran, kan? Kita membaca Al-Quran tu kita nak dapatkan bukti kekuasaan Allah daripada Al-Quran. Bukan mencari kesalahan dalam Al-Quran. Contoh macam dibuat oleh orientalis. Mereka mengkaji, ya, golongan orientalis ni ialah orang-orang yang datang daripada barat. Dia orang datang untuk mengkaji ilmu-ilmu yang ada di timur. Termasuklah ilmu bahasa, agama timur, budaya ketimuran. Jadi mereka mengkaji budaya timur, agama timur, bahasa timur bukan untuk dipelajari, tetapi dikaji untuk mencari sudut-sudut kelemahan, kepincangan yang mungkin digunakan oleh mereka sebagai senjata untuk menyerang agama, untuk menyerang bahasa, untuk menyerang kebudayaan itu sendiri. Jadi itu adalah cara orientalis bergerak. Jadi mereka mengkaji bahasa Al-Quran, lalu mereka menimbulkan keraguan-keraguan kerana Al-Quran ni kononnya ada kesalahan bahasa, Al-Quran ini ada kesalahan tata bahasa, Al-Quran ni tak betul, Al-Quran ni tak ada mukjizat pun, Al-Quran ni ciptaan dan itu antara benda yang ditimbulkan oleh golongan orientalis. Jadi dalam ayat ni diajar kita supaya jangan kaji untuk tujuan yang tidak betul. Jangan buat benda yang tidak betul dengan kajian kita, dengan penelitian kita. Sebaliknya kita buatlah untuk mencari dan menemui kekuatan ataupun kebenaran yang telah nyata dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, menerusi bukti-bukti yang ada di alam bawah ini. Jadi begitu yang pertama. Yang kedua, tafakur alam, merenung ke dalam alam ini adalah sebahagian daripada proses ma'rifatullah. Ya, ingat ya, sebahagian, bukan satu-satunya. Ya, ada orang dia tak belajar, dia tak nak pergi belajar ilmu akidah, dia nak kenal Tuhan melalui renung alam semata-mata. Tak cukup, ya. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah kita kena belajar dengan cara kita mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Bukan sekadar kita merenung alam ni sahaja. Tapi disebut di sini tafakur adalah sebahagian daripada proses, sebahagian, bukan satu-satunya proses untuk mengenal Tuhan. Jadi kita kena ajar juga apa ini kenal Tuhan, tetapi dengan melihat atau merenung pada alam ini. Tetapi yang utamanya kita belajar melalui kitab-kitab, melalui guru-guru, jumpa guru-guru, belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu usuluddin. Kemudian barulah kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam ini sebagai kita nak nampakkan bukti yang nyata, yang jelas di dalam alam ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga dalam ayat ini kita kena ajar anak-anak kita mengenali Allah, ya, melalui tafakkur alam ini. Ya, ajak mereka tengok kejadian langit, ya, udara, hujan, bukit bukau, tanam-tanaman, haiwan, tanah, macam-macam, ya. Kita kena ajar anak-anak kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan dan membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses tafakkur terhadap alam ini. Jadi sambil mentadabur, ya, sambil mentadabur ataupun memetik ayat-ayat yang berkaitan dengan proses kejadian tadi. Jadi kita kena layan ataupun menangani segala persoalan-persoalan mereka, iaitu anak-anak tadi, dengan cara ilmiah dan hikmah. Maksudnya cari jawapan yang betul, ya, supaya mereka dapat manfaat daripada tadabbur tadi. Dan kita bertasbih bersama-sama mereka memuji kehebatan Allah yang Maha menciptakan. Yang ketiga, kita hendaklah penuh sedar, ya, bahawa segala yang Allah ciptakan adalah penuh kesempurnaan. Tak ada yang kekurangan, ya. Kalau kita tengok daripada kejadian manusia sendiri yang disebut pada minggu lepas, tak ada sebarang kekurangan. Begitu juga hari ini kita belajar tentang kejadian langit, memang tak ada sebarang kekurangan. Kalau kita tengok dalam filem, kita tengok macam-macam kan, orang buat cerita tentang langit. Jadi kita nampak hebat. Itu yang kita tak nampak sendiri, itu yang direka-reka oleh manusia. Tapi kalau kita tengok sendiri, Masya Allah, kejadian langit dengan bulan dan bintangnya, atmosfera yang ada, memang sesuatu yang amat mengagumkan kita, dan kita akan kembali bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedar segala yang Allah ciptakan, khususnya pada ayat malam ini cerita pasal kejadian langit penuh dengan kesempurnaan. Sebaliknya manusia lah yang bersifat dengan lemah dan serba kekurangan. Jadi bila kita rasa Allah sempurna di dalam segala yang dia jadikan, ya, yang Allah jadikan, maknanya kita kiaskan kepada perkara-perkara lain, ya, sudah tentunya tidak ada kekurangan, tidak ada sebarang kelemahan. Sebagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit dengan sangat teliti, seimbang dan penuh kesempurnaan, begitulah juga dengan kejadian lain di alam semesta ini. Okey. Jadi sungai, ya, bukit bukau, hutan, haiwan, alam sekitar. Jadi semuanya adalah sebahagian daripada alam ini. Jadi kita kena hargai. Ya, kita kena hargai alam sekitar ciptaan Allah, agar keseimbangannya terus memberi manfaat kepada manusia. Jadi manusia sepatutnya tidak sewenang-wenangnya secara sembrono memotong ataupun menebang pokok-pokok, ya, menjual pasir-pasir yang tidak sepatutnya, tanpa kawalan. Jadi manusia kena fikir tentang apa yang Allah jadikan ni penuh kesempurnaan dan bukanlah untuk dieksploitasi. Maksudnya salah guna ataupun kegunaan digunakan secara berlebih-lebihan, keuntungan dan sebagainya. Jadi manusia kena renung, kena fikir tentang keseimbangan yang Allah jadikan pada alam ini. Begitu juga yang kelima, sebagaimana sempurna dan telitinya Allah dalam mencipta, menyusun dan mengatur perjalanan alam semesta ini, begitulah juga sempurnanya peraturan kehidupan ataupun syariat yang Allah turunkan sebagai panduan hidup manusia. Ya. Maksudnya sistem, undang-undang, peraturan yang Allah jadikan, yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu semuanya sempurna. Kita boleh beriman dengan kejadian langit, kesempurnaan kejadian langit, maka kita juga sepatutnya beriman dengan segala peraturan undang-undang yang telah Allah turunkan. Itu barulah synchronize, barulah sekata, barulah orang kata barulah sekata keimanan kita itu. Tidak kita beriman tentang satu perkara tapi kita tidak percaya pada satu perkara yang lain. Itu tidak sekata. Jadi dalam ayat ini, bila kita beriman tentang kekuasaan Allah dengan bukti-buktinya yang Allah tunjukkan dalam penciptaan langit dan bumi, maka dengan begitu juga dengan peraturan-peraturan syariat yang Allah turunkan. Sebab itu memang adalah satu yang menjadi
bukti kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia hidup dengan panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia hendaklah kita mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap aspek kehidupan kita. Ya, kerana segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sempurna dan bukan setakat sempurna, bahkan sesuai dengan kehidupan manusia, bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi ini 5 perkara yang dapat kita orang kata apa tadabburkan, dapat kita hayati daripada ayat ketiga dan keempat surah Al-Mulk ini yang menceritakan kepada kita tentang kejadian langit. Dan Allah suruh kita renung, suruh kita tadabbur, suruh kita tafakur, berfikir. Seperti mana yang saya pernah jumpa sepotong hadis yang menyebutkan tentang tafakur sa'atan. Ya, tafakkaru sa'atan khairun min alfi khairun min ibadati sana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berfikirlah, bertadaburlah kita satu saat. Maknanya kita tengok, merenung tentang satu perkara, kita terenung sekejap dan kita dapati makna yang baik daripada renungan itu lebih baik daripada ibadah yang panjang. Dalam setahun kita beribadah, jadi kita renung satu benda yang menimbulkan kesedaran, keinsafan kepada kita, itu lebih baik daripada ibadah yang panjang. Jadi saya sudahi renungan kita ataupun tadabbur kita pada malam ini dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair al-Fatihah Ustaz. Ustaz Saiful Ammar atas perkongsian ilmu yang cukup jelas dan memberikan kefahaman buat kita semua tentang tadabbur surah Al-Mulk itu tadi dari ayat 3 hingga 4, yang mana segala yang Allah ciptakan adalah penuh kesempurnaan, maka kita manusia bersifat lemah dan serba kekurangan. Sebagaimana Allah menciptakan 7 lapisan langit itu dengan sangat teliti, seimbang dan sempurna, maka hargai ciptaan Allah ini agar terus seimbang dan memberi manfaat. Semoga ianya memberi kefahaman dan mengambil ibrah darinya. InsyaAllah semoga dari kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan saya serahkan kembali pada Ustaz untuk tutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz.